Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam anak baik lagi cerdik. Salam Sabah Maju Jaya. Salam sepakat Sabah hebat. Salam Dare to Change dari PPD Kota Kinabalu. Salam CDL Cikgu Mita Tabang diucapkan kepada semua guru dan para pendidik yang bersama kami pada ketika ini. Saya Anita binti Mak Saman dari PPD Padang Terap akan menjadi moderator pada hari ini. Untuk pengetahuan semua, sesi rasmi akan bermula tepat jam 2 petang. Untuk mengisi ruang menunggu ini secara lebih bermakna, kita ada sesi perkongsian pendek mingguan daripada seorang individu yang cukup terkenal sebagai pemotivator dalam dunia pendidikan. Kerana ramai pemimpin pendidikan negara kita adalah hasil didikan beliau. Kerana beliau merupakan mantan pengarah IAB yang telah bersara pada Oktober 2019 dan mantan fellow penyelidikan kanan dan mantan fellow penyelidik kanan School of Education University of Nottingham. Sekarang beliau bergiat aktif sebagai salah seorang daripada ahli dalam Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan MPPK. Dengan itu, tanpa membuang masa, dipersilakan Datuk Dr. Mihander Singh untuk sesi Snippets Reflects On yang bertajuk Teachers Can Make a Difference. Silakan Datuk. Selamat petang dan selamat sejahtera pada semua yang dapat bersama pada petang ini untuk sesi snippets kita. Itu sesi untuk reflect on. Tajuk yang saya akan bincangkan hari ini ialah Teachers Can Make a Difference. Students may forget what you said, but they will never forget how you made them feel. Apa kita sebut banyak kali, kadang-kadang murid lupa. Tetapi cara kita menghargai mereka dan kita jaga perasaan mereka, itu murid tak akan lupa sampai bila pun. Tajuk berita yang keluar yang dipaparkan pada dalam surat khabar Star adalah From Switchblade to Scalpel. School gangster is a neurosurgeon thanks to teacher. Thanks to a teacher, right? So, ini gambar beliau yang pakai t-shirt hitam dengan anak dan ibu beliau sedang datang mengunjungi cikgu yang telah membawa perubahan dalam kehidupan. Dan sebelum saya bergerak ke slide yang berikutnya, saya suka ungkapan yang saya nak bacakan ini kerana amat mempunyai makna yang dalam. A good education can change anyone. A good teacher can change everything. Boleh membawa satu perubahan yang menyeluruh kalau kita dapat guru yang hebat, guru yang baik, guru yang menyerlah. That great teacher. So tuan-tuan dan puan-puan, great teachers empathize with kids. Mereka faham akan perasaan. Mereka mengamalkan empathy. Mereka menghormati murid. Mereka percaya that each one has something special that can be built upon. Tiap murid ni ada satu kelebihan dia. Kita bukan nak melahirkan semua engineer, doktor dan peguam dan sebagainya. It's not that. Atau kita hanya memperhebatkan keputusan-keputusan yang semua A dan sebagainya. No, education is not about that. Kalau kita lihat falsafah pendidikan kebangsaan, hanya nak lahirkan ahli masyarakat yang terbaik, yang berguna kepada negara. The dream begins with a teacher who believes in you. So, cerita yang saya nak bacakan ni adalah tentang a teacher who believes, yang mempercayai dalam kelebihan yang ada pada seseorang murid. So, tuan-tuan dan puan-puan, izinkan saya untuk bacakan cerita. Daripada seorang kanak-kanak yang nakal pada tahun-tahun awalnya dan kemudian seorang samseng di sekolah menengah, tiada siapa yang menyangka bahawa parti Bernau suatu hari nanti akan melakukan pembedahan otak dan menyelamatkan nyawa.
Dengan gradenya yang lemah, guru sekolahnya telah berputus asa terhadapnya dan sering berkata bahawa dia akan gagal, walaupun sebagai seorang guru. Tetapi, tindakan baik dan belas kasihan oleh guru kegemarannya di sebuah sekolah vernacular Cina adalah semua yang diperlukan untuk memotivasi dan mengubah kanak-kanak yang tidak dikawal itu kepada pakar bedah saraf yang terkenal seperti sekarang. Dr. Parthiban yang berumur 56 tahun dan 3 adik-beradiknya dibesarkan di sebuah rumah kedai di Sungai Lalang, Kedah. Sebuah perkampungan kecil yang dikelilingi ladang-ladang dan dihuni majoriti penduduk Cina Malaysia. Kira-kira 10 kilometer dari Sungai Petani. Ibu bapanya mengusahakan kedai runcit kecil di kampung yang disifatkannya sebagai bandar koboi dan bergelut untuk memenuhi keperluan hidup dengan pendapatan yang tidak seberapa daripada perniagaan itu. Dr. Parthiban berkata, ada hari keluarganya terpaksa berpuas hati dengan hanya makan sekali. Hampir setiap hari, hanya kopi hitam sebagai sarapan pagi sebelum dia berjalan kaki 5 minit ke sekolahnya, SJK Chungwa, yang dihadirinya dari tahun 1 hingga tingkatan 5. Dia mempunyai sangat sedikit kawan dan tidak menunjukkan minat dalam pelajaran. Sering gagal semua mata pelajaran dalam setiap peperiksaan. Pada tahun 1970-an, saya telah mendaftar di sekolah itu kerana ia adalah yang paling dekat dengan rumah saya, menurut Parthiban. Ibu bapa saya tidak mampu memberi saya wang kantin dan semasa rehat, saya merupakan satu-satunya pelajar etnik India di sekolah tersebut dan banyak akan menghabiskan masa bersendirian dengan duduk di atas pokok jambu batu di perkarangan sekolah saya, kata Dr. Parthiban, yang merupakan pakar neurologi di hospital swasta. Percikan perubahan berlaku pada tahun 3 apabila guru kelasnya, Liao Siluan, melihat potensinya. Liao yang dipanggil oleh Dr. Parthiban sebagai Lao Se, iaitu guru dalam bahasa Cina, bertanyakan kepada Parthiban, apa yang dia lakukan di atas pokok setiap hari semasa rehat? Selepas Dr. Parthiban memberitahunya tentang nasibnya, dia membawanya ke bilik guru. Dia mengeluarkan sebuah pembawa tiffin dari bagnya dan menghidangkan mihun yang dibungkusnya dari rumah. Dia memberitahu saya bahawa saya tidak perlu lagi berlapar kerana dia akan membawa makanan untuk saya setiap hari. Terdapat renungan daripada guru-guru lain, tetapi Lao Se menyuruh saya mengabaikan mereka. Menyuruh Dr. Parthiban mengabaikan guru-guru dan pandangan mereka. Mungkin itu satu perkara yang aneh yang berlaku. Dia memberi saya kata-kata semangat dan membuatkan saya berasa istimewa, seolah-olah saya adalah pelajar terbaik di sekolah. Walhal sebenarnya saya gagal sepenuhnya dan semua markah saya sangat rendah, tambah Parthiban. Guru berusia 50-an itu juga memberi Dr. Parthiban nama Cina. Dia berkata dengan nama yang betul saya akan berjaya dan pergi jauh dalam hidup. Justru dia menamakan saya Ma De Weng, yang bermaksud bertenaga seperti kuda, berilmu dan bijak, katanya. Bagaimanapun, dia bersara 2 tahun kemudian dan Dr. Parthiban kembali kepada cara lamanya, malah menyertai kumpulan jalanan apabila memasuki sekolah menengah. Saya terkenal dan tidak terkawal di sekolah.
Saya terlibat dalam konfrontasi dengan kumpulan lain dan telah ditangkap beberapa kali oleh polis. Akhirnya tinggal selama beberapa hari di lokap. Namun, kerana saya di bawah umur, saya dilepaskan sepanjang masa, katanya. Titik perubahannya adalah di tingkatan 3. Apabila dia ditegur oleh guru-gurunya kerana grade-nya yang teruk dan diberitahu bahawa dia tidak boleh menjadi penjual kacang putih pun. Pada hari itu, saya teringat nasihat Lause, cikgu di sekolah rendah, dan mula fokus pada pelajaran siang dan malam. Saya memutuskan sudah tiba masanya untuk membuka lembaran baru. Apabila saya mendapat markah lulus bagi peperiksaan SRP dan SPM, saya tidak lagi berpatah balik kerana dapat semua A dalam peperiksaan SRP dan SPM. Saya melanjutkan pelajaran ke tingkatan 6 di sekolah lain di Sungai Petani dan muncul sebagai pelajar terbaik untuk STPM. Katanya, sambil menambah keputusannya beliau mendapat tempat untuk pengajian dalam bidang perubatan di Universiti Malaya. Dia berjaya mengesan bekas gurunya dan terus berhubung dengan dia sehingga dia ditempatkan di rumah jagaan di Sungai Petani selepas suaminya meninggal dunia. Beliau dapat jumpa cikgu beliau di rumah jagaan. Cikgunya kehilangan rumah kepada mertuanya selepas suaminya meninggal dunia. Kedua-dua anaknya, seorang lelaki dan perempuan, berhijrah ke luar negara dan jarang pernah pulang ke Malaysia. Dia berakhir di rumah jagaan kos rendah dengan keadaan hidup yang kurang memuaskan kerana dia tidak mampu membeli rumah yang lebih baik. Kata pakar bedah yang mempunyai seorang anak lelaki berusia 17 tahun. Tuan-tuan dan puan-puan, Dr. Parthiban yang ketika itu adalah seorang doktor dalam perkhidmatan awam. Bila dia dengar tentang cerita cikgu dia, segera pulang ke Sungai Petani dan melawat beliau di rumah jagaan itu. Dan seterusnya, beliau memindahkan cikgu beliau ke rumah persaraan yang lebih kondusif dan beliau menanggung kos tambahan untuk penjagaan yang lebih baik sehingga hari ini. Hari ini, cikgu beliau berumur 90 tahun. Setiap kali Parthiban melawatnya, dia terus memberitahu Parthiban bahawa dia membebankan Dr. Parthiban. Tetapi menurut Dr. Parthiban, dia kata bagi saya, ia tidak seberapa berbanding apa yang dia lakukan untuk saya, apa cikgu beliau lakukan untuk beliau. Saya berada di tempat saya hari ini kerana Lause yang saya sayangi. Ia adalah yang paling kurang saya boleh lakukan untuk orang hebat yang mengubah hidup saya. The teacher that made a difference. Dia menghujani saya dengan kasih sayang dan belas kasihan. Perbuatan baiknya memberi saya harapan bahawa ada seseorang di luar sana yang percayai kepada saya. Dan ini mendorong saya untuk berubah dan meninggalkan cara saya yang dianggap sesat. Kita, cikgu ni, peranan kita adalah sangat satu amanat yang diberi kepada kita sebagai guru. Satu sumbangan kepada masyarakat. So the influence of teachers extends beyond the classroom, well into the future, sampai ke masa depan. It is they who shape and enrich the minds of the young, who touch their hearts and souls. It is they who shape a nation's future. We educators, we are born to make a difference. Kita boleh bawa perubahan. Except for parents, no one is more important to children's futures than their teachers. Kita lah, kerana
It is easier to build strong children than to fix broken adults. Dengan pendekatan yang positif. Tetapi semua ilmu itu, ingat, kita boleh dapat daripada pelbagai sumber. Daripada buku, makalah, majalah, daripada sembang profesional dengan rakan kita. Make our students feel appreciated with all the passion. Books are the training weights of the mind. Buku adalah beban latihan untuk minda. Ilmu adalah beban latihan untuk minda kita. Reading is thinking. Listening is thinking. So remember, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Itu saja daripada saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih Datuk atas sesi Steepers sebentar tadi. Yang sungguh bermakna dan boleh memberi inspirasi serta panduan kepada kami para pendidik. Sedikit ulasan ringkas informasi bersama snippets di sini ialah apa yang cikgu ajar sebenarnya murid akan lupa. Tetapi murid tak akan lupa segala jasa dan budi baik cikgu pada mereka yang sentiasa menghargai mereka walaupun mereka adalah murid yang biasa-biasa sahaja. Okey, semoga kita terus mengorak langkah mencari ilmu untuk menjadi pendidik yang berinovasi, berwawasan dan berilmu demi murid-murid kita. Terima kasih sekali lagi Datuk Mihander atas sesi perkongsian tadi. Tanpa membuang masa, kita teruskan dengan sesi hari ini. Sekali lagi kepada para peserta yang baru bersama dengan kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam anak baik lagi cerdik. Salam Sabah Maju Jaya. Salam sepakat Sabah hebat. Salam Dare to Change dari PPD Kota Kinabalu. Salam CDL Cikgu Mita Tabang. Kepada yang berbahagia, Datuk Dr. Amin Senin, pengasas CDL, penceramah jemputan mingguan kita, Datuk Dr. Mihander Singh, penceramah CDL siri ke-62, Cikgu Sobarah binti Johari, Puan Elsie Syarul Giluk, Koordinator CDL, Cikgu Mita Tabang Sabah, para pengetua dan guru besar, para pendidik dan guru-guru di seluruh Sabah khasnya dan yang sudi bersama kami dari seluruh pelosok Malaysia. Saya Anita Maksaman dari PPD Padang Terap akan menjadi moderator pada hari ini. Selamat bertemu sekali lagi dalam sesi CDL siri ke-62. #Cikgu Mita Tabang yang juga bermakna Cikgu Bantu Cikgu. Mita Tabang adalah bahasa suku kaum etnik Sabah. Ini adalah satu sesi perkongsian ilmu yang dijalankan secara bersiri menerusi siri hands-on online session. So, tuan-tuan dan puan-puan, para pendidik sekalian, objektif CDL hands-on ialah untuk berkongsi ilmu dan kemahiran, membangunkan kompetisi guru dan tahap penguasaan murid, meningkatkan keupayaan dan kefahaman, membina jalinan dan jaringan berterusan. Mudah saja untuk menjadi peserta CDL ini, di mana peserta perlu mendaftar sebagai ahli CDL, subscribe CDL. Pendaftaran adalah percuma. Layari www.connectings.my. Peserta boleh mengikuti program melalui pautan Zoom yang tertera pada poster. Peserta juga boleh melanggan ke saluran Telegram www.t.me/connecting.learning. Sesi perkongsian berlangsung pada setiap hari Khamis selama 2 jam iaitu 1.50 hingga 4 petang. Bagi sesi November hingga Januari, hari inilah last. Dan perkongsian secara hands-on, ECJ disediakan menerusi pautan kehadiran Google Form yang akan dikongsikan akhir sesi nanti. So, cikgu-cikgu boleh scan QR code dalam paparan untuk join dalam grup Telegram atau WhatsApp rasmi CDL. Di sini akan dapat maklumat terkini tentang siri perkongsian terkini CDL. Okay, seterusnya saya mengambil kesempatan ini untuk memperkenalkan penceramah CDL siri ke-62. Cikgu Sobariah binti Johari dari SMK Datuk Seri Ahmad, Sekolah Kluster Kecemerlangan Kedah yang akan membuat perkongsian dengan kita pada petang ini. Okey, Cikgu Sobariah adalah pemegang ijazah sarjana muda pengurusan dengan kepujian
dan memiliki diploma pendidikan option, pengajian fashion dan membuat pakaian. Beliau merupakan penerima anugerah gemilang SPM 2017 dan anugerah sumbangan kreatif PDPR 2021 daerah. Beliau merupakan panel pembinaan bahan pembelajaran KSSM MPV tingkatan 4 tahun 2019 anjuran bahagian pembangunan kurikulum KPM. Beliau merupakan panel editor buku teks rekaan dan jahitan pakaian 2021 anjuran bahagian sumber dan teknologi pendidikan KPM. Dan beliau juga sering muncul di layar TV, Cikgu sebelah ni. Iaitu beliau berkongsi bersama Didik TV KPM and TV7 secara langsung hampir 7 kali untuk program Didik TV Road to Success SPM 2021. 3 episod secara langsung. Sukses SPM 2022, 2 episod. Pecutan SPM 2022, 1 episod. Slot menengah atas menggunting fabrik. Itu perkongsian bersama Didik TV secara langsung lah. Didik TV KPM and TV7. Okeylah. Baiklah, dalam CDL hands-on ini, dalam CDL hands-on online session Sabah ini, siri ke-22, Cikgu Sabarah binti Johari akan membuat perkongsian bertajuk skor A+, rekaan dan jahitan pakaian SPM 2023. So, sepanjang perkongsian ini, cikgu-cikgu boleh teruskan sahaja bertanya jika ada kemusykilan pada bila-bila masa ya. Dipersilakan menaik soalan anda dalam ruangan chat. Saya akan membacakan soalan anda bila ada ruang dan peluang. Okey. Dipersilakan Cikgu Sobarah binti Johari untuk memberikan perkongsian. Silakan Cikgu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera untuk semua sahabat guru. Terima kasih Puan Anita binti Mak Saman sebagai moderator kita hari ini. Terima kasih juga kepada pihak Pejabat Pendidikan Daerah Kota Kinabalu kerana menjemput saya sebagai untuk memberi ceramah dalam program untuk hari ini. Kemudian terima kasih kepada guru-guru, rakan-rakan guru MPV, rakan-rakan guru di sekolah dan semua anak murid yang telah join dalam sesi kita pada petang ini. Untuk hari ini saya akan berkongsilah tentang teknik menjawab rekaan dan jahitan pakaian. Okey, terlebih dahulu saya telah pun berkongsi dengan guru-guru rekaan dan jahitan pakaian di seluruh Malaysia soalan yang saya akan bincangkan hari ini. Jadi soalan-soalan tu saya dah kongsi bersama rakan-rakan. Jadi rakan-rakan telah pun memberikan soalan tersebut kepada murid masing-masing. Okay, saya harap tak ada gangguan suara. Okey, hari ini tajuk kita ialah rekaan dan jahitan pakaian. Pengenalan kepada rekaan dan jahitan ni, subjek ini berada di bawah MPV bersama dengan 22 mata pelajaran yang lain, MPV yang lain di sekolah menengah aliran biasa, subjek teknik vocational. Okey, dilaksanakan, nanti saya tak mau baca panjang lah, semua masing-masing cikgu pun dah faham dengan subjek MPV. Dan saya nak cerita lanjut tentang format instrumen pentadbiran rekaan dan jahitan pakaian. Kita terbahagi dua, iaitu dua kertas, kertas 1 dan kertas 2. Jadi kertas 2 telah pun tamat, selesai, kita masukkan markah. Taksiran ni dijalankan sepanjang 2 tahun murid berada di tingkatan 4 dan tingkatan 5. Jadi itu kita tak payah sembang banyak. Hari ini tumpuan kita hanya untuk kertas 1 yang bakal dihadapi oleh murid kita, calon kita tingkatan 5. Bermula pada 27 hari bulan Februari ini. Okey. Kertas 1 ni terdiri daripada
dua bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B, dan saya akan kupaskan berdasarkan soalan-soalan yang telah saya sediakan. Okey. Peperiksaan ni berjalan selama 2 jam. Markahnya adalah 100 markah dan wajaran. Okey, wajaran markah ini kertas 2 iaitu amali yang telah pun berlangsung itu wajarannya ialah 60% dan yang kertas 1 yang akan dihadapi ini wajarannya ialah 40%. Okey, tarikh peperiksaan kita ialah pada 27 Februari 2024 jam 2.30 petang hingga 4.30 petang. Lokasi di Dewan Peperiksaan SPM masing-masing. Okey, sekarang ni tanpa membuang masa saya nak masuk bahagian A. Bahagian A terdiri daripada kemahiran ingat dan faham. Maksudnya apa yang kita pelajari di dalam kelas, apa yang kita jalankan amali dan kita ingat semula dan kita faham apa yang telah guru mengajar dan apa yang dipraktikkan di dalam kelas. Itulah yang akan disoal semula dalam soal peperiksaan SPM. Okey, bilangan soalan terdapat 15 soalan. 15 soalan bahagian A. Jadi responnya ialah respon terhad. Jadi soalan-soalan berkaitan dengan apa yang dipelajari dan diaplikasikan di dalam kelas. Markah untuk 15 soalan ni, setiap soalan terdiri dari 2 hingga 5 markah. Jadi jumlah untuk bahagian A ialah 60 markah. Konstruk yang dinilai ialah terminologi, fakta, convention, urutan pengkelasan, kriteria, prinsip, metodologi. Dan konteksnya adalah konteks semua kandungan di SKP tingkatan 4 dan tingkatan 5. Jadi nampak. Okey, kita menggunakan buku teks lah. Jadi kandungan di SKP ni kita boleh rujuk di dalam buku teks. Apa yang terkandung dalam buku teks tu itu adalah kandungan dari di SKP. Okey, kita masuk kepada soalan contoh yang pertama. Okey, soalan ni yang ni dalam bentuk definisi. Definisi ni maksudnya kita yang mudah sahaja. Yang mudah sahaja soalan terminologi. Ini cik-cik pernah tahu yang ni ialah soalan dalam bentuk terminologi. Soalan-soalan rekaan jahitan pakaian ni kalau saya sebut mudah, ada yang calon kita kata susah. Tapi yang ni memang dari segi apa konteks soalan ni, sebab kita kena tahu yang MPV ni bukanlah satu subjek yang nak menyusahkan pelajar, tetapi dia membantu pelajar, membantu calon-calon kita untuk lulus. Okey. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Berikut merupakan definisi bagi rekaan, fashion, pembuatan dan pakaian. Pilih dan padankan istilah dengan betul pada ruang jawapan. Jadi di sini jawapannya telah pun diberikan. Rekaan, fashion, pembuatan dan pakaian. Jadi calon cuma ambil sahaja jawapan dan masukkan ke dalam ruang jawapan yang disediakan. Okey, contohnya suatu yang dicipta atau direka. Okey, apa yang dicipta dan apa yang direka itu adalah rekaan. Okey, definisi bagi rekaan. Kemudian yang kedua, proses menghasilkan sesuatu produk. Apa lagi? Rekaan kita dah ambil. Itu adalah pembuatan. Okey. Kemudian sesuatu yang dipakai pada tubuh badan. Tentulah pakaian. Okey. Jadi murid cuma ambil saja jawapan yang telah pun disediakan, masukkan dalam ruang jawapan. Gaya atau style pakaian dan tingkah laku yang berubah mengikut masa pastilah fashion. Okey. Jadi satu jawapan yang betul, murid akan dapat 1 markah. Jadi tempat
ada 4 ruangan jawapan yang perlu diisi, 4 markah. Jawab di dalam ruang jawapan, jangan jawab di luar ruangan jawapan. Okey, next kita tengok contoh soalan yang kedua. Kalau ada soalan boleh tanya ya. Yang kedua. Okey, yang ni kita ada rajah yang membantu murid untuk menjawab. Semua rajah di dalam soalan kita ni kebanyakannya rajah. Rajah ni sangat-sangat membantu kerana rajah dia macam ada clue dalam rajah tersebut. Okey, kita tengok di sini dia kata rajah 1 menunjukkan penghilangan gelembung. Padankan gambar dalam rajah di atas dengan menulis A, B, atau C dalam ruang jawapan. Okey, dia suruh kita tulis A, B atau C. Sini tak apalah, memang dilabelkan. Okey, ini rajah ni dilabelkan dengan A, rajah ni dilabelkan dengan B, dan rajah ini dilabelkan dengan C. Kemudian dinyatakan jenis penghilangan gelembung. Yang pertama, kedut lepas. Yang manakah rajah kedut lepas di sini? Yang mana? Jadi dalam 3 tu, calon akan pilih satu rajah kedut lepas. Okey. Kalau yang ni, okey. Sekarang ni dia dah jawab C. C kedut lepas. Betul. Okey. Kemudian, yang kedua, lisu pemadan. Lisu pemadan ni selalunya lisu tu kita cuma nampak satu line saja. Untuk lisu pemadan kita nampak line saja yang dilukis. Okey. Jadi mestilah A jawapannya untuk lisu pemadan. Jawab A sahaja. Kemudian seterusnya ialah lisu terbalik. Lisu terbalik ni dah kita C pun dah jawab, A pun dah jawab. Kalau calon kita confused, dia boleh ambil sajalah jawapan B tu. Memang betul lah sebab 3 pilihan jawapan sahaja. Tetapi sekiranya ada 4 pilihan jawapan, jadi murid kena memilih dengan lebih teliti lah untuk dapatkan jawapan. Okey, seterusnya soalan yang ketiga. Saya sediakan soalan ni cukup untuk umpama satu set soalan peperiksaan. Ada 15 soalan bahagian A, 4 soalan bahagian B. Okey. Soalan ni berkehendakkan kita menjawab betul atau salah. Soalan 3 ni dia berkaitan dengan fakta kelim belah kangkung. Okey, yang mana betul, yang mana tak betul. Okey, sekarang ni kat sini dia kata sebahagian daripada pernyataan ciri berikut berkaitan dengan kelim belah kangkung. Tandakan right bagi ciri yang betul dan pangkah bagi yang tidak berkaitan dalam ruang jawapan. Okey. Soalan saya minta calon kita tolong baca pernyataan soalan ni atau soalan ni dibaca dengan lebih teliti. Sebab kadang-kala dia tidak menyatakan betul salah begitu. Dia tidak buat right pangkah gitu. Tapi dia kata jawab betul atau salah. Jadi jawapan dalam ruang jawapan tu mesti betul atau salah. Benar atau palsu. Okey, dua-dua tu boleh jadi. Jadi ruangan jawapan ni mestilah ada mengikut apa yang diarahkan. Jika dia kata benar palsu, kita jawab benar palsu. Jangan jawab right pangkah, dia tidak mengikut kehendak soalan. Okey, kita tengok ciri kelim belah kangkung. Lebar kelim belah kangkung 1 hingga 2 cm. Betul. Okey, lebar kelim belah kangkung. Kelim yang dijahit 2 kali. Okey, kalau kita confused, kita jangan tanda apa-apa lagi. Kelim ini sesuai dijahit pada fabrik nipis dan jarang. Oh, cikgu pernah ajar. Kalau fabrik nipis dan jarang, kita guna kelim Betawi. Mestilah salah. Kelim Betawi dijahit 2 kali. Jadi kedua-dua jawapan kita tu adalah salah.
Kita boleh jawab 2 terus. Jadi klaim ini perlu dikemaskan supaya pakaian tahan lama, fabrik tidak berjerumbai dan kelihatan cantik. Ini adalah klaim yang dijahit 1 kali. Bila dijahit 1 kali kita kena kemaskanlah, takut berjerumbai. Okey, next kita tengok ada saya laju sangat ke? Okey, kita tengok pula soalan kita yang keempat. Soalan yang keempat ini berkaitan dengan convention. Maksudnya ini memang kita tak boleh ubah sampai bila-bila. Dia punya lambang-lambang ni kita tak ubah pun. Benda ni convention. Jadi jadual menunjukkan maksud bagi simbol jagaan tekstil antarabangsa. Oh, jagaan saya salah. Tak apa, nanti betulkan. A meluntur, B mencuci. Okey, di sini dah diberi pilihan jawapan. Ada 6 pilihan jawapan. Okey, jadi 6 pilihan jawapan ni kita boleh ambil pilihan jawapan yang diberi dan kita tidak boleh mengambil pilihan jawapan yang tidak ada. Maksudnya jawapan tu mesti ada di situ. Tetapi pilihan jawapan kita terlebih dengan ruangan jawapan. Jadi tinggalkan 1. Jadi kita tengok betul-betul mana yang perlu dipilih. Okey. A meluntur, B mencuci, C mewarna, D mencuci kering, E mengering dan F mensetrika. Okey, yang ni kita tengok ada murid yang confuse. Mana satu yang ni? Kalau boleh, kalau kita confuse, kita minta murid kita tengok lambang tu dan tengok perkataan yang kita faham. Okey, di sini apa yang kita faham? Setrika. Setrika faham? Okey, kita ambil setrika. Setrika tu F. Mensetrika. Okey, lagi apa yang kita faham? Yang kita faham, itu dah confirm. Kalau kita faham, kita confirm betul. Lepas tu, besen. Ada air dalam besen, itu cuci. Cuci. Jadi kita pun ambillah mencuci. Okey. Kemudian, tadi kita dah ambil mensetrika. Okey, lagi apa lagi di dalam ni? Kita tengok elok-elok. Okey, dalam semua 6 ni ada satu perkataan yang memang tidak ada pun dalam simbol jagaan tekstil antarabangsa, iaitu mewarna. Kita tolak terus perkataan mewarna ini. Kita tolaklah. Okey, kita tolak mewarna. Jadi yang seterusnya ialah okey. Seterusnya ialah meluntur. Segitiga tu meluntur. Kemudian yang bulat tu ialah mencuci kering. Dan yang segi empat tu ialah mengering. Saya selalu pesan dengan anak murid saya, nak mengering kita kena sidai. Sidai bentuk segi empat. Jadi segi empat. Dia kena ingat. Meluntur tu segitiga. Jadi kena hafal lah. Benda-benda tu memang kena hafal. Okey. Next. Laju sikit lah saya ni lah. Okay, next. Soalan number 5. Dia agak sukar. Jadi agak sukar. Jadi ambil masa lebih sikit untuk baca kalau agak sukar. Selalunya soalan yang berkaitan dengan langkah agak sukar. Tetapi kita boleh tahu langkah-langkah kita ni berdasarkan apa yang amali dia, yang telah pun dilakukan di dalam kelas, bila kita ingat balik dan kita akan faham. Okey, tengok di sini soalannya berbunyi Raja 2 menunjukkan pola badan hadapan gaun kanak-kanak. Okey, ni polanya. Memang murid dah buat dalam kelas. A, B, C, D dan E adalah penyataan langkah kerja menerap pola badan hadapan gaun kanak-kanak yang tidak mengikut urutan. Okey, ini adalah langkah yang tidak mengikut urutan. A, B, C, D, E adalah langkah yang tidak mengikut urutan. Okey, sekarang ni waktu saya mengajar dalam kelas,
saya mulakan dengan 01. Ini adalah satu petua untuk nak dapatkan langkah, nak dapat langkah dia. Okey, sekarang ni yang pertama sekali labuh. 01, ya, ada kosong, ada 1, labuh. Ada tak di sini? Mengukur labuh skirt C. Okey, itu mestilah langkah yang pertama. Langkah yang pertama. Untuk soalan langkah ni, murid-murid calon-calon SPM perlu ingat, bila kita langkah yang pertama kita salah, maka akan salahlah langkah-langkah yang berikutnya. Jadi kita kena lebih berhati-hati untuk langkah yang pertama, sebab langkah pertama tu bila langkah pertama dah masuk lubang, langkah lain pun akan turut sama salah. Okey. Bila selepas 01 mestilah 02. 02 kita tengok pada rajah 02 berada di bahu. Jadi ada perkataan bahu di sini, mengukur setengah bahu. Okey. Jawapannya ialah A. Mengukur setengah bahu. Okey, selepas bahu, selepas 02 mestilah 03. 03 ialah mengukur 1/4 dada. Okey, sebab dia berada di dada. 03 ialah mengukur 1/4 dada. Langkah yang keempat ialah mengukur 1/4 dada tambah pula dengan 3 cm. 3 cm untuk kelonggarannya. Jadi itu adalah langkah yang keempat. Dan langkah yang kelima ialah yang belum dijawab lah. Itulah langkah yang terakhir. Tambah 6 cm di kawasan bawah ni. Dia bagi tahu 6 cm tambah, tapi dia tak bagi tahu di mana kan. Okey, di sinilah. Di 6 hingga 7 itu ialah 6 cm. Okey. Kalau cikgu atau anak murid kita yang nak bertanya, boleh bertanya ya melalui mesej. Okey, jawapan kita dah settle. Seterusnya, ini pun soalan jenis langkah juga. Okey, langkah dia, rajah 3 menunjukkan sebahagian langkah menjahit belah berzip. Sebahagian langkah menjahit belah berzip. Susun langkah kerja, menjahit dengan betul, dengan menulis 1 hingga 5 dalam ruang jawapan. Ini dia ada buat bentuk ni pula. Tadi kita buat bentuk dia suruh susun tu sama aja lebih kurang, tapi cuma dipindahkan juga. Begitu juga dengan soalan ni. Kalau kita salah langkah yang pertama, kita akan salah ke semua langkah yang berikutnya. Jadi kita kena berhati-hati. Okey. Susun langkah kerja menjahit dengan betul dengan menulis nombor 1 hingga 6 pada ruang jawapan. Kita baca dulu. Buka dan tekan kelim. Menjahit mesin pada zip. Mencabur jelujur dan jahit ulat-ulat pada pangkal zip. Menentukan dan tanda panjang belah. Jahit kelim kecuali bahagian belah. Menyemat dengan peniti dan jelujur zip pada tepi lipatan belah dari atas ke bawah. Okey. Kalau dari sini, cikgu dalam kelas, cikgu beritahu ulat-ulat tu last sekali kan. Jadi ulat-ulat tu kamu letak siap-siap nombor 5. Letak siap-siap nombor 5. Kemudian, seterusnya, nombor 1. Kita nak cari yang 1. Nombor 1 kena ukur panjang belah yang kita nak buat tu. Ukur. Maksudnya tentukan dan tanda panjang belah. Itu langkah yang pertama. Wajib langkah yang pertama. Lepas kita tanda tu, kita kena jahit kelim belah kangkung. Jadi buka jahit bahagian yang berikutnya. Lepas kita jahit kelim belah kangkung, kita kena tekan buka kelim tu. Sebelum kita masukkan zip di kawasan yang ditinggalkan tersebut. Kemudian letak zip, kita semat dengan peniti dan jelujur zip pada tepi lipatan belah. Seperti dalam rajah ni lah. Dari atas ke bawah. Kita ambil dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Okey, kita jahit dari atas ke bawah. Okey, kemudian
Lepas langkah yang ketiga, langkah keempat ialah menjahit mesin pada zip. Lepas kita jelujur, mestilah kita menjahit mesin, dan langkah yang kelima tadi kita dah dapat. Kita dah dapat, iaitu kita menjahit ulat-ulat. Itu dah kita tentukan dah. Itu langkah yang terakhir. Okey, kita tengok soalan contoh yang ketujuh. Soalan contoh yang ketujuh. Jadual 2 merupakan senarai alatan yang digunakan semasa sesi amali di dalam bengkel. Soalan ni dia hendak kita mengelaskan. Maksud dia kita boleh membezakan alatan jahitan ni adalah untuk apa, alatan ni untuk apa. Dalam kelas kita dah belajar lah semua benda-benda tu, sebab bila amali 2 tahun ni tidak dapat tidak memang murid akan kuasai apa jenis barangan yang alatan yang akan digunakan. Okey. Alatan yang diberi ialah peretas, kapur tukang jahit, roda surih dan gunting zigzag. Kelaskan mengikut kategori pada ruang jawapan. Okey, kelaskan. Alatan menanda, alatan menggunting. Okey. Alatan menanda, apa alatan menanda? Kita tanda dengan kapur. Lagi, apa lagi kita guna untuk menanda? Roda surih kita guna untuk menanda. Okey, kemudian alatan menggunting. Gunting zigzag memang kita dah tahu lah. Peretas tu tahu tak apa benda peretas? Yang ni glamour kat dalam kelas. Selalunya kalau buat salah, cikgu kata guna penetas. Kita akan buka balik jahitan kita. Okey, alatan menanda, roda surih, kapur tukang jahit. Dan alatan menggunting pula ialah peretas dan gunting zigzag. Okey. Next. Ini adalah soalan ni berkaitan dengan ciri. Mencirikan, maksudnya kita apakah yang terdapat pada pakaian ni, mencirikan yang terdapat pada pakaian. Berdasarkan rajah 4, labelkan 4 ciri yang terdapat. Allah, 4 pula soalan letak 5. Soalan salah. Labelkan 5 ciri yang terdapat pada pakaian ini dalam ruang jawapan. Okey, 5 ciri yang terdapat di sini. Okey, dia minta 5. Jawapan dia pun mesti 5 markah lah, bukan 4 markah. Maaf, lepas pandang. Okey, yang pertama kita nampak kat situ lengan selarai. Ciri ni semua kita dah belajar dalam kelas. Lengan selarai. Butang Cina. Butang Cina. Seterusnya ialah belah. Dan collar Mandarin. Dan lisu pemadan. Okey. Untuk ciri ni selalu saya tak sebut murid lain lah. Murid calon saya pun saya tukar antara butang Cina dengan collar Mandarin. Dekat collar tu dia terletak collar Cina dan dekat butang tu dia letak butang Mandarin. Saya pun tak faham kenapa. Jangan tukar ya. Jawapan kita dia betul. Sebab ini jawapan jenis kita menulis jawapan. Ini bukan soalan select ini kita supply. Kita masukkan jawapan. Dia ada soalan, saya terlepas tadi. Soalan-soalan ni untuk bahagian A dan B ni kita memang soalan jenis select dan supply. Maksudnya select tu kita ambil jawapan, kita masukkan di ruangan kosong. Dan untuk supply ni ialah kita tulis jawapan yang belum ada di situ tapi kita tulis. Jadi bergantung kepada rajah yang diberi. Okey, next. Soalan contoh yang ke-9. Laju jugalah kita hari ni. Okey, soalan contoh yang ke-9. Jadual menunjukkan ciri milikan perniagaan dalam keusahawanan. Okey, ciri milikan perniagaan. Okey. Ciri yang diberi, untung rugi perniagaan ditanggung oleh individu, memiliki keupayaan modal yang lebih besar, dimiliki lebih dari seorang individu, dimiliki oleh seorang individu.
tuliskan ciri milikan perniagaan itu dalam jadual mengikut jenis milikan perniagaan yang betul pada ruang jawapan. Okey, dia tanya di sini, dia nak ciri ni kita kelaskan ikut apa yang diminta. Yang diminta ialah ciri tunggal dan perkongsian. Dari apa yang kita baca di sini, tunggal itu adalah satu. Ingat, tunggal adalah satu. Dan kongsi itu mesti lebih dari satu. Okey, kita tengok apa yang satu. Satu mestilah satu individu. Okey, untung rugi perniagaan ditanggung oleh individu. Betul? Individu. Memiliki upaya modal yang lebih besar. Kalau dia individu, dia modal dia tak besar. Kita letak sebelah kongsi. Dimiliki lebih dari seorang individu. Maksud dia, lebih dari seorang individu, mestilah berkongsi. Kemudian, dimiliki oleh seorang individu. Memang seorang je lah. Okey. Jadi kita pun tulislah jawapan kita di ruangan jawapan. Dimiliki oleh seorang individu. Untung rugi perniagaan ditanggung oleh individu sebab dia tunggal, seorang. Jadi perkongsian, untuk perkongsian pula dimiliki lebih dari seorang individu dan memiliki keupayaan modal lebih besar. Okay, itu adalah ciri perniagaan yang disoal. Okey. Soalan yang ke-10. Soalan ni juga berbentuk betul dan salah. Ini juga berkaitan dengan ciri pakaian. Soalan betul dan salah. Rajah 5 menunjukkan sepasang kebaya tradisional. Okey, kebaya tradisional. Berdasarkan rajah 5, tandakan betul bagi pernyataan yang betul dan salah untuk yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. Okey, kamu boleh fikirkan tak apa yang telah dipelajari tentang kebaya tradisional. Kebaya tradisional kita ada collar selendang. Kemudian ada tak belah di kiri dan kanan pakaian? Tidak ada. Dipakai bersama skirt selisih lipat batik. Betul. Ikatan pinggang skirt berkasing. Ikatan pinggang yang kita buat di dalam helai kita tidak menggunakan casing tetapi kita menggunakan lapik dalam. Okey, kita tengok jawapan dia satu-satu. Collar selendang betul, terdapat belah salah. Belah di kiri dan kanan kita untuk pakaian chongsam. Belah di kiri dan kanan untuk suit Punjabi. Okey, dipakai bersama skirt selisih lipat batik betul dan ada ikatan pinggang skirt berkasing adalah salah. Okey, kita tengok soalan yang berikutnya. Ini juga adalah soalan berkaitan dengan urutan langkah. Urutan proses untuk apa-apa proses lah yang akan disoal nanti. Okey, soalan 6. Rajah 6 menunjukkan, soalan 11. Rajah 6 menunjukkan sebahagian proses cantuman lengan pada rata semasa menjahit sampel jahitan. Berikut adalah penyataan langkah kerja yang tidak mengikut urutan. Okey, langkah kerja diberi tetapi tidak mengikut urutan. Lepas tu, dia punya ruangan jawapan dia begini. Okey. Tuliskan langkah kerja mencantum lengan tersebut mengikut urutan yang betul pada ruang jawapan. Dia suruh kita tulis semula. Bukan dia suruh kita atok ABC ke apa ke, tetapi dia nak kita tulis semula langkah tu. Tetapi langkah telah pun diberi. Jadi kita pilih sahaja. Okey, kemudian kita baca satu-satu. Dia kata menjahit kelim dan menekan kelim lengan. Mencantum dan menjahit lengan pada garisan. Mencantum dan menjahit lengan pada garisan pemadan. Kemaskan. Menyediakan lengan dengan menjahit 2 baris jahitan longgar pada garisan pemadan dan menyedia lubang lengan dengan memasukkan lengan dengan badan secara sebelah luar bertemu. Okey. Keyword dia, langkah yang pertama bila kita nak menyedia lengan ialah kita menjahit, kita menyedia lengan dengan menjahit 2 baris di atas kepala lengan. Itu adalah
langkah yang pertama sebelum kita mencantum lengan. Langkah kedua ialah kita buat kelim lengan. Ingat balik, waktu ni adalah waktu untuk kita mengingat banyak pakaian di dalam yang kita telah lakukan amali, memang kita buat, kita buat dan kita ingat semula apa yang telah kita buat tersebut di dalam bengkel. Mula-mula jahit kepala lengan, lepas tu cantum lengan. Ingat dulu. Bila kita ingat, lepas kita ingat barulah kita jawab. Okey, mula-mula kita tulis dulu, kita conteng dulu, tak ada masalah. Dekat kertas dekat jawapan kita tu kita mula-mula kita conteng dulu. Okey, yang mana? Menyedia lengan dengan menjahit 2 baris ni nombor 1. Nombor 2, kita menjahit kelim dan menekan kelim lengan. Okey, jahit dan tekan dulu. Nombor 2. Kemudian baru kita cantum. Sebelum kita cantum, kita kena kita nak buat lengan, kita kena sediakan lubang. Lubang lengan. Dengan menyedia lubang lengan dengan memasukkan lengan dengan badan secara sebelah luar bertemu. Okey, kemudian kita mencantum, menjahit lengan dan garisan mencantum dan menjahit lengan pada garisan pemadan, kemaskan. Okey, bila ada last kali perkataan kemaskan, yang tu memang kita duduk last kali. Okey, kita tengok ruangan jawapan yang diberi. Okey, ini ruangan jawapan. Tuliskan langkah kerja mencantum lengan tersebut mengikut urutan yang betul. Langkah 1. Langkah 1, kita tulis balik semula. Jangan bimbang kalau dalam peperiksaan satu muka surat tu satu soalan. Tapi untuk slide ni saya tak bolehlah buat satu muka surat satu soalan dan ruang jawapan. Memang susah lah kan, sebab kita nak ruang yang lebih untuk penerangan dengan tulisan yang besar apa semua kan. Okey. Kemudian langkah yang kedua, menjahit kelim dan menekan kelim lengan. Langkah yang 3, menyedia lubang lengan dan masukkan lengan dengan badan secara sebelah luar bertemu, dan yang terakhir ialah mencantum dan menjahit lengan pada garisan pemadan. Kemaskan lubang lengan tersebutlah. Okey. Soalan berikutnya ialah yang ni. Okey. Jenis berikut adalah jenis ukuran badan melintang dan menegak. Okey, telah pun diberi jawapan. Semua jawapan disediakan. Jenis ukuran badan, dada, pinggang, bukaan kaki seluar, lutut, bahu, labuh baju. Okey, kadang kalau untuk ukuran badan ni, dia tak bagi yang bertulis, dia bagi rajah kat kita, rajah badan. Jadi kita kena tahulah di mana apa yang tertulis di situ, apa rajah tu, bahagian manakah badan yang kita ambil ukuran. Nyatakan 4 jenis ukuran yang betul bagi menghasilkan dres malam rekaan anda. Okey, tengok jenis pakaian. Dia kata dress malam. Okey, dress malam apa yang diperlukan. Okey. Kalau kita nak buat dress ni, nak buat baju lah, baju yang labuh. Okey, kita nak bahagian apa yang perlu diukur. Jadi kita ingat balik apa yang kita buat di dalam kelas, apa yang kita buat dalam bengkel. Okey, dada mesti ada. Kemudian lutut, perlu ke untuk mengukur lutut? Tak ada kan? Tak ada dalam pengiraan pun. Okey, kemudian pinggang perlu tak untuk buat dress? Perlu. Bahu perlu. Bukaan kaki seluar. Okey, dress ni kita nak tidak menggunakan bukaan kaki seluar, jadi kita tak perlu. Labuh baju kita perlu, sebab labuh yang kita kendaki kita perlukan ukuran. Okey, jadi jawapan kita masukkan dalam jawapan di bawah. Jangan tik-tik saja kat atas tu, kamu tak tulis semula di bawah. Kamu tik di atas, tapi di bawah tu mesti kamu tulis juga. Okey, kita ingat ya. Okey, dada
pinggang, bahu dan labuh baju. Okey. Bahagian manakah lagi yang ada, yang perlu kita masukkan kalau kita nak buat dress ni? Kita perlukan punggung, labuh lengan. Itu adalah antara bahagian badan yang boleh diambil untuk menghasilkan dress rekaan. Tapi ditanya soalan tidak tanya. Okey, bagilah jawapan, kita ambil yang tu saja. Jangan kita ambil yang di luar daripada apa yang disoal dan apa yang diberi. Okey? Soalan yang ke-13. Gentian dikenali sebagai serabut serat dan filamen bahan asli atau buatan untuk dijadikan yarn bagi menghasilkan fabrik. Okey. Tuliskan dua sumber gentian asli dalam ruang jawapan. Dia nak gentian asli, bukan gentian buatan. Okey, dia nak sumber. Sumber ni sumber daripada tumbuhan dan haiwan. Jawapan terus. Yang ni jawapan supply. Kita fikir dan kita tuliskan jawapan di situ. Sumber kita ialah sumber tumbuhan dan haiwan. Okey. Next. Soalan 13. Soalan yang ke-14. Jumlah markah. Setiap jumlah markah yang diberi itu satu jawab betul, satu markah. Jawab satu betul, satu markah. Itu adalah dah termaktub. Satu betul, satu markah. Jadi kalau dia jawab tumbuhan, lepas tu dia tulis petroleum, dia jadi satu asli, satu lagi dah tak asli. Okey. Bahagian A, soalan nombor 14. Berikut ialah prinsip seni reka fashion. Prinsip seni reka fashion telah pun diberi di situ. Ada 5. Perkadaran, keseimbangan, penumpuan, pengulangan dan perpaduan. Okey. Dia nak soal 2 sahaja. Ada 2 markah saja di situ. Pilih prinsip seni reka fashion yang betul dan tuliskan pada ruang jawapan. Okey, kita lihat rajah yang diberi. Rajah ni membantu. Kita tengok sini. Apakah yang terkandung dalam rajah ni? Kita tengok perkadaran ke, keseimbangan ke, penumpuan ke, pengulangan ke ataupun perpaduan. Kalau di sini kalau boleh nampak lah kan. Kita nampak keseimbangan di kiri dan di kanannya. Kita nampak seimbang. Jadi kita jawablah keseimbangan. Rajah yang kedua tu. Pada rajah tu, bila kamu tengok kali pertama, apa yang kamu nampak? Nampak bunga. Jadi penumpuannya adalah pada bunga tersebut. Jadi mestilah jawapan kita penumpuan. Okey? Penumpuan. Alright. Soalan yang ke-14. Soalan yang ke-15. Okey. Soalan pengiraan dalam bahagian A. Wujudnya, bukan tak wujud. Jadual 5 menunjukkan kos sepasang sut Punjabi. Kos bahan RM55. Kos upah RM8 dan kos sampingan ialah RM7. Hitung kos untuk menjahit 5 pasang sut Punjabi. Okey, hitung kos. Hitung kos. Kos ni maksudnya dia nak kita campur saja kos itu. Okey. Mula-mula kita kena ambil formula. Kita kena ingat. Kos pengeluaran sama dengan kos bahan tambah kos upah tambah kos sampingan. Ingat formula ni sampai bila-bila. Bagi tahu dekat murid kita, calon-calon semua, tingkatan 4 ke, tingkatan 5 ke, nak buat pengiraan kos, itu yang penting. Kos pengeluaran sama dengan kos bahan tambah kos upah tambah kos sampingan. Saya tulis pendek sebab saya nak bagi senang ingat. Ingatlah kos bahan tambah kos upah tambah kos sampingan. Kalau kamu nak ingat benda tu nak ubah kepada benda lain pun ikut ingat dah. Tapi itu adalah caranya. Jadi sama dengan kita ambil balik RM55 kos bahan tambah kos upah kita RM8 dan kos sampingan kita ialah RM7. Jadi jawapan kita ialah
RM70. Jawab RM70, selesai. Sehelai. Okey. Sekarang ni dia tanya 5 pasang. Ni bukan sehelai, ni sepasang lah kan. Oh, ni untuk 5 pasang. Dia tanya untuk 5 pasang. Oleh itu RM70 darab pula dengan 5 pasang. Kita akan dapat RM350. Sampai sini buat tak dapat markah lagi. Sampai sini dah dapat 3 markah. Okey. Macam mana kalau ada yang bertanya, boleh tak bagi jawapan terus? Seeloknya janganlah, sebab kita ada 3 markah. Takut sekali bagi jawapan terus tak dapat 3 markah. Kita kena tunjukkan pengiraan kita. Okey. Dah habis bahagian A. 15 soalan contoh bahagian A. Jadi kalau murid berjaya menjawab 15 soalan tu, sudah memperoleh sebanyak 60 markah. Jadi bagi saya, target saya untuk bahagian A ni, untuk mendapat A+, kamu mesti mendapat 55 markah. 55/60. Boleh dapat. Cikgu Subaria, Ya. ada soalan, murid tanya, kalau salah langkah, adakah semua jawapannya salah? Tidak semestinya. Kalau salah langkah, oh bukan, oh dia soalan langkah. Soalan langkah kalau salah langkah yang pertama, okey ni soalan langkah. Soalan langkah ni kita kena tengok betul-betul langkah pertama pastikan betul. Jadi bila langkah pertama betul, langkah lain akan betul. Tapi kalau langkah pertama salah, langkah lain betul pun dikira salah. Itu untuk soalan langkah. Langkah pertama mesti betul. Sebab tu saya kata langkah pertama kalau dah jatuh lubang kita dah tak boleh nak pusing balik. Langkah pertama mesti betul. Baca betul-betul untuk langkah pertama. Okey. Adakah saya menjawab soalan? Ya, okey Cikgu Subaria. Okey. Untuk bahagian A, ada lagi tak soalan untuk bahagian A? Tak ada, belum lagi. Belum lagi. Okey. Sekarang ni kita nak masuk ke bahagian B. Okey, untuk bahagian B, kemahiran kita ialah kemahiran ingat, faham dan aplikasi. Itu adalah bahagian B. Bilangan soalan 4 soalan, jenis item, respon terhad dan respon terbuka. Markah 40 markah. Konstruk kita ialah memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta. Nampaknya macam agak sukar sikitlah berbanding dengan bahagian A yang murid boleh dapat terus jawapan daripada buku teks, daripada apa yang dipelajari di dalam kelas. Jadi dia boleh dapat jawapan tu direct saja. Yang ni dia lebih respon terbuka tambah dengan respon terhad yang ada tu. Okey, markah kita ialah 40 dalam 4 soalan. Satu soalan 10 markah. Okey, konteks dia ialah semua kandungan di SKP 3/4 dan 5. Yang tu sama sahaja. Dan kita untuk respon terbuka ni kita menggalakkan murid untuk dapatkan maklumat tambahan daripada bahan bacaan, internet atau apa-apa sajalah. Pertunjukan fashion ke, ikut apa yang kita rasa kalau nak ikut perkembangan tu lagi bagus. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Bahagian B ni soalan dia ada soalan dan terus tulis jawapan. Dan terus bagi jawapan. Dia soalan dan ada jawab, selepas tu ada ruangan jawapan. Kita tak perlu nak jawab jawapannya di belakang. Setiap soalan yang dibekalkan ada ruangan jawapan di situ. Okey, Raja 8 menunjukkan selai blouse. Blouse ni kita belajar pada tajuk pakaian casual. Okey, menunjukkan selai blouse. Berdasarkan Raja 8, lakarkan 2 jenis collar yang sesuai untuk blouse. Namakan jenis collar tersebut. Okey, kita tengok di situ banyak markah yang dibekalkan. Dalam markahnya ialah 4 markah.
untuk soalan itu. Jadi kalau kita tengok di sini, dia kata 2 jenis cola. Bila 2 jenis cola, mesti cola yang berbeza lah. Dan namakan cola tersebut. Okey, untuk nama cola, satu nama cola kita bagi 1 markah. Jadi ada 2 markah di situ. Lagi 2 markah ialah lakaran kita. Lakaran kita melakar jenis gambar cola, kita akan dapat markah. Okey. Jadi ruangan jawapan dia dah sediakan. Pada ruangan jawapan tu kamu akan melukis cola tersebut. Okey. Pada handout yang saya edarkan tu saya terlupa nak padam gambar cola. Jadi untunglah untuk ni saya tak perlu lukis. Jadi cola yang saya dah sediakan di situ, iaitu kalau kalau peperiksaan dia cuma tinggalkan ruangan kosong, dia tak akan lukis untuk kamu, jadi kamu kena lukis. Lukislah cola. Okey, cola Mandarin. Ini adalah cola Mandarin. Kamu lukis cola dapat 1 markah, kamu tulis nama cola dapat 1 markah. Jadi 2 markah di situ. Dan 2 markah lagi yang ke markah gambar rajah cola yang kedua, 1 markah dan namakan cola tersebut. Cola Peter Pan kita dapat lagi 1 markah. Jadi 4 markah di situ. Ini dah 4 markah. Lagi 6 markah. Sekejap kita tengok soalan yang berikutnya. Nombor 1 bahagian soalan B. Bahagian B dia kata berdasarkan jawapan di A1 tuliskan langkah menjahit salah satu cola tersebut. Saya sangat-sangat pentingkan kalau boleh murid menghafallah langkah menjahit untuk setiap apa yang dipelajari dalam kelas mesti hafal. Bagi saya kena hafal lah. Di samping dah pernah buat amali dan kadang-kadang amali tu kita tidak mengikut langkah yang betul. Kalau kadang-kadang ada shortcut untuk amali apa semua kan. Tapi kita tuliskan semula langkah menjahit ni dengan betul. Untuk SPM kita kena tulis langkah yang betul. Okey, berdasarkan jawapan di A1, tuliskan langkah menjahit salah satu cola yang dipilih. Jadi kalau dipilih cola Mandarin, tuliskan langkah menjahit cola Mandarin. Satu je. Dia tak nak tulis dua-dua sekali. Kalau dipilih cola Peter Pan, tulis sahaja langkah menjahit cola Peter Pan. Jadi kita ruangan jawapan yang diberi insya-Allah bukan kecil macam saya bagi ni, mungkin separuh kertas soalan tu ruangan untuk menulis jawapan. Okey. Untuk langkah menjahit ni ni cola Mandarin. Contoh langkah cola Mandarin lah. Jadi kita tulis semula langkah ni melekatkan lapik pada dalam berperingkat sederhana tebal pada sebelah dalam cola, lipat, tekan, jelujur. Ini semua ni kamu tuliskan, bayangkan apa yang dibuat di dalam bengkel, apa yang amali yang telah dijalankan, bayangkan dan tulis semula. Guna masa yang lebih sikit untuk menjawab soalan bahagian B kerana bahagian B ni pecahan markah dia lebih besar lah. Jadi markah besar, jawapan pun lebih mencabar. Bahagian A tu kita kurangkan masa pun okey sebab soalan dia mudah dan bila kita tengok soalan kita terus dapat jawapan. Dan okey, di sini. Okey, ni contoh. Kamu boleh tulis 1, 2, 3, 4 tu kalau nak tulis. Kalau tak nak tulis pun tak apa. Tulis je terus. Nak buat dash-dash pun boleh langkah dia, nak tulis dalam bentuk karangan pun boleh, tetapi saya nasihatkanlah kalau boleh tulislah ikut apa yang boleh mudah pemeriksa faham. Boleh tak? Sebab pemeriksa juga adalah manusia. Cikgu Dia Sobari bukan mesin. Ya. sorry, interrupt. Ada soalan, kalau urutan Ya. langkah tak betul, semua salah juga ke? Untuk bahagian B, kalau nak menulis ni kita tak salahkan semua yang tu. Yang bahagian yang telah diberi untuk kita pilih di bahagian A tu, kalau salah satu akan salah. Tetapi untuk bahagian B, dia tak salah semua. Okey, ni jawapan dia. Untuk cola Peter Pan pun
ada jawapan juga. Okey. Andai kata murid kita perlukan jawapan, tak sempat nak tulis, nanti saya akan bekalkan jawapan pada cikgu lah. Saya ada grup yang ada cikgu, semua cikgu RJP. Saya akan bekalkan jawapan pada cikgu-cikgu lah. Dan saya nak kalau jawapan yang saya bagi ni kurang tepat, cikgu-cikgu RJP boleh buat perkongsian dengan saya lah. Berkongsi balik jawapan tak betul ke ataupun tidak sesuai ke. Itu kita sama-sama melengkapkan. Maksud dia buat teguran untuk saya tingkatkan lagi ilmu saya dan sama-sama kita berkongsi ilmu. Okey, kita tuliskan sampailah habis kita punya ni. Okey, ni Kuala Peter Pan. Okey, Kuala Peter Pan. Kuala Peter Pan ni kita pernah jahit pada pakaian kanak-kanak. Sekiranya soalan sebegini kamu dapat, kamu jangan tulis kola, kamu jangan pilih kola yang tak pernah kamu buat dalam kelas. Yang pernah buat kola dalam kelas, kita pernah buat kola Mandarin, kola Peter Pan, kola lurus. Lagi kola apa lagi? Kita buat lapis berbentuk. Kita buat kola baju Melayu. Baju Melayu kita buat belah berpelakat dan kola tegak. Okey. Kemudian untuk melengkapkan 10 markah, selalunya soalan-soalan begini dia akan lengkapkan dengan 10 markah tu dengan soalan-soalan yang agak simple untuk diberikan markah lah. Ini dia kata cadangkan 2 fabric yang sesuai untuk blouse casual. Casual ni tahulah kan, kita bukanlah untuk pergi jalan-jalan, untuk pergi birthday kawan, macam itulah. Jadi kita nak fabric yang selesa iaitu fabric kapas dan polyester. Itu adalah antara fabric yang selesa lah. Okey, saya nak teruskan dengan soalan yang kedua. Soalan kedua ni ialah soalan pengiraan. Soalan pengiraan kos ni selalunya setiap kertas soalan yang kita dapat tu memang tak pernah miss lah dengan soalan pengiraan kos. Jadi harapnya tahun ni pun adalah soalan pengiraan kos. Sebab soalan ni 10 markah. Selalunya kita minta calon kita jangan tinggal. Soalan ni jangan tinggal. Buat sampai habis. Jadi sekarang ni soalan masing-masing, kalau student saya dah ada soalan, jadi saya nak dia buat dulu. Okey, Assalamualaikum. Murid-murid dikendaki buat dulu soalan ni. Sementara Cikgu Sobariah online semula, mungkin masalah internet dan sebagainya. Mohon murid-murid buat dulu jawapan dan beri jawapan di meeting chat. Okey, maaf. Sekarang kita tengok balik soalan kita. Jadual 6 menunjukkan kos bahan menjahit pakaian kanak-kanak. Okey, ini contoh soalannya. Diberi kat situ bahan, kuantiti dan kos. Bila perkataan hujung ni ialah kos, selalunya kita tak payah kira dah. Sebab kos tu ialah kos yang telah pun dikira untuk kita, jadi kita tak perlu kira. Ada kalanya kos di hujung sini, kos yang diberi ialah kos seunit. Bila disebut kos seunit, jadi kita kena darab dengan kuantiti. Sekarang ni untuk soalan ni kita tidak perlu mendarab dengan kuantiti. Okey. Tengok bahan yang pertama diberi fabric kapas. Kemudian lapik dalam lembut. Benang, butang dan renda. Okey, kuantiti pun diberi, harga pun diberi. Jadi berdasarkan jadual 6, hitung yang pertama kos bahan. Kos bahan maksudnya kita tambah sahaja apa yang berada di situ. RM20 tambah RM5 tambah RM2.
tambah RM3 dan tambah RM10. Kita tambah fabrik kapas, tambah lapis dalam lembut, tambah benang. Wanita? Ya, jelas cikgu. Teruskan. Lah. Ya, jelas. Okey. Maaf. Okey, fabrik kapas, tambah lapis dalam lembut, tambah benang, tambah hutang dan tambah renda. Okey. RM20 tambah RM5 tambah RM2. Jadi jawapan kita untuk kos bahan ialah RM40. Okey, soalan B. Soalan kedua. Kos projek untuk menjahit 50 helai pakaian kanak-kanak jika kos upah bagi sehelai ialah RM25 dan kos sampingan ialah RM10. Okey. Tadi kita dah kira RM40 kos bahan yang kita dapat. Telah pun kita dapat kos bahan sebanyak RM40. Kemudian diberi pula di sini kos upah sehelai RM25 dan kos sampingannya ialah RM10. Jadi kita ingat balik formula kita. Kos projek KP sama dengan KB kos bahan tambah kos upah tambah kos sampingan. Itu adalah formula yang kita kena ingat. Tadi kita dah kira dekat bahagian A. Bahagian B ada juga soalan yang sama. Kos projek sama dengan kos bahan tambah kos upah tambah kos sampingan. Jadi RM40 kos bahan yang kita dapat di A tadi. Saya ulang baliklah A ni. A ni sekiranya kita dah salah dekat soalan A ni, dia akan merengkeh sampai soalan yang C semuanya kita salah. Okey, ni bahagian untuk bahagian B ni soalan dia memang berkaitan. Okey. Jadi kos bahan ni pastikan betul. Kalau kita betul soal kos bahan ni, kalau kita akan betul semua soalan yang seterusnya. Kalau kita tak betul kos bahan, maka kita akan salah semualah. Okey. Kos bahan RM40 tambah dengan sehelai kos upah sehelai RM25 dan tambah dengan RM10 kos sampingan. Jadi jawapan kita ialah RM75. Ini untuk sehelai, bukan untuk 25 bukan untuk 50 helai. Dia tanya 50 helai pakaian kanak-kanak. Jadi ini kos untuk sehelai RM75. Jadi untuk mencari untuk 50 helai pula, jadi kita darabkan RM75 darab dengan 50 helai. Jadi kita dapat jawapan 3,750. Ini baru dapat 4 markah. Nanti akan ada soalan. Kalau saya jawab sampai 75, memang tak dapat markah lah. Sebab itu bukan jawapannya. Lepas tu ada soalan lagi nanti. Cikgu saya bagi jawapan terus sebab saya tekan kalkulator terus. Tidak digalakkan. Kita kena tunjukkan jalan pengiraan yang kita buat. Jadi jawapannya ialah 4 markah termasuk dalam pengiraannya. Okey? Boleh sampai situ. Harga jualan sepasang pakaian kanak-kanak sekiranya keuntungan yang dikehendaki ialah 50%. Sabar ya. Ya. Sekejap sekejap kalau yang B tu, kalau kerja mengira betul, dikira-kira betul tapi jawapan dia tak tepat. Ada markah tak? Jawapan akhir dia. Dia kalau kita ikut nak kata budi bicara pun tak boleh juga, tapi kalau ikut tu, kalau kita dah ada kira mengira tu betul, tetapi jawapan akhir saja, kita boleh bagi separuh markah. Maksudnya 2 marks lah. 2 marks. 2 2 markah. markah. Ya, 2 markah. Dia ada pengiraan tapi tidak ada jawapan yang betul. Okey, kita teruskan dengan soalan C, bukan B lah. C. Ni, okeylah. Harga jualan sepasang pakaian kanak-kanak sekiranya keuntungan yang dikehendaki ialah 50%. Okey. Kita tengok kos projek, darab peratus keuntungan. Kita tengok kita nak cari harga jualan ni. Sekarang ni kos projek kita ialah kita ambil balik kos sehelai tadi. Kita jangan ambil kos yang banyak ni, kita ambil kos sehelai.
Jadi RM75 darab 50%. Kita dapat RM37.50. Sekarang ni yang kita nak untung. Dia nak tanya harga jualan. Kan kita nak jual dengan harga RM37.50. Kita campur semula dengan kos projek yang kita dah cari dekat A tadi. Okey. Kos projek darab dengan peratus keuntungan, kita dah RM75. Darab dengan 50%, kita dapat RM37.50. Oleh itu, kita ambil RM75 tambah dengan RM37.50, kita akan dapat RM112.50. Itu adalah harga jualan. Kita jual dengan harga RM112.50. Selalunya calon buat salah. Dikira sampai RM37.50. Memang kita tak dapat nak jual, kita tak untung lah kalau kita jual dengan RM37.50 sebab kita tak tambah semula dengan kos projek kita. Untuk soalan ni, formula tak tulis kita still dapat markah. Tetapi bila kita tak tulis formula, kita tak tahu apa yang kita nak kira. Tak ada masalah. Kalau tak tulis formula, masih ada markah. Tapi tak ada jawapan akhir ataupun tak ada jalan pengiraan tu yang mengconfusekan. Nanti kalau dia jenguk-jenguk jawapan kawan ke, kita pun tak tahu kan. Okey. Boleh soalan pengiraan kos. Yang ni 10 markah. Wajib dapatkan 10 markah tersebut. Jangan tinggalkan. InsyaAllah. Okey, ada soalan? Tak ada dah. Kita nak tengok yang berikutnya, soalan yang ketiga. Rajah 9 adalah sebahagian hasil jahitan pada baju kurung pesak buluh. Okey. Ini rajah yang saya ambil dari kelas saya lah. Rajah 9 adalah sebahagian hasil jahitan pada baju kurung pesak buluh. Berdasarkan rajah 9, nyatakan proses jahitan yang boleh dinilai. Okey. Dari sini, proses jahitan apa yang kita boleh nilai daripada sini? Daripada rajah ni saja. Jangan fikirkan tentang rajah lain. Kita cuma tumpukan perhatian kita pada rajah yang diberi sahaja. Selalunya insya-Allah rajah yang diberi tu terang dan jelas. Macam ni pun saya nampak terang dan jelas. Okey, 2 proses yang boleh dinilai. Boleh tak? Boleh jawab? Ada yang cuba menjawab? Okey. Yang kita boleh nilai ialah kelip belah kangkung dan kelepek ataupun kelepek lurus. Dua-dua ni kita boleh nilai dari sini. Kelip belah kangkung, kita lihat kelip belah kangkung di sini ada kelip belah kangkung. Kita boleh nilai, ada lagi jawapan. Kita boleh nilai cantuman pesak kekek ke badan baju kurung. Itu pun kita boleh nilai. Tetapi untuk rajah ini lebih kepada menilai kelip belah kangkung dan bawah ni ialah kelepek lurus di kawasan bawah ni. Okey, sekarang ni kita tengok kelip belah kangkung dan kelepek lurus. 1 jawapan betul, 1 markah. 2 betul, 2 markah. Ada soalan? Ada soalan ke? Soalan ya? Ha? Dia orang tanya lagi lah yang tadi, yang soalan calculation tu. Dia Aha. kata kalau tak ada rumusan, kan tadi ada rumusan, kos bahan, kos upah, kos sampingan kan. Tapi just tulis kos projek, terus tulis buat jalan kira terus dapat jawapan. So tak adalah macam formula ni, kos bahan tambah kos upah tambah kos sampingan. So ada efek tak daripada markah tu? Terjejas tak markah tu? Dia tak ada formula. Maksudnya? Dia tak ada, Tak apa. Tak apa, Ha. dia dah dia sebenarnya kita pentingkan pengiraan, tetapi Ya. saya lebih suka kita tulis formula supaya kita tak lupa apa yang kita tambah. Kadang-kadang kita tengok ni kita tambah dengan kita tambah 50, tambah 50, tambah 25, tambah 40. Jadi kita macam-macam kita tambah. Tapi bila kita letak formula kos projek sama dengan kos bahan tambah kos upah tambah kos sampingan, maksud dia kita ambil yang sepatutnya diambil. Jadi kalau kita tak tulis tu kita akan ambil macam-macam angka yang kita nampak. Betul? Alright. Okay.
Jadi dengan adanya kita menulis formula, kita akan tahu apa yang kita nak ambil. Itu saja. Kita tak ambil macam-macam angka. Kadang-kadang student kita ni dia nampak angka dia main tulis je apa yang dia nampak. Betul. Yang ni dia kata 50 helai. Sedangkan dekat jawapan dicampur dengan 50. Kita suruh campur dengan 50, kita suruh darab dengan 50 helai. Okey. Okey, next. Nyatakan dua proses tu. Okey. Ni saya nak masuk ke soalan yang ni lah. Okey. Soalan semua jadi A kalau saya copy. Yang B, apakah kelemahan yang dapat dilihat pada proses jahitan tersebut? Okey. Daripada proses jahitan yang di dalam gambar ni ada kelemahannya. Jadi kelemahan dia apa? Selaku murid rekaan dan jahitan pakaian, dia nampaklah kelim belah kangkung kena buka, tapi kelim belah kangkung ni tak terbuka. Jadi kelim belah kangkung tu perlu ditekan buka. Jadi itu kita kena jawab nanti. Kemudian apa lagi kelemahan yang kita nampak di sini? Saya buka di sini sebab Rajah ada sebelah sini. Okey, apa lagi kelemahan yang kita nampak? Kalau kita ambil kita tengok dari mata kasar pun kita nampak ini kelepek ni dia sebenarnya dia perlu sama lebar. Dia punya lipatan ni sama lebar. Tetapi kelepek ni dia ada kecil, dia ada besar, melengkung. Jadi tak sama lebar lah. Jadi itu adalah kelemahan lagi yang ada di situ ataupun kesalahan yang ada di situ. Jadi kita jawablah dekat sini. Kelim belah kangkung tidak ditekan buka dan kelepek tidak sama lebar. Jawapan tu satu jawapan, satu markah. Dapat 2 markah. Ini pun langkah lagi. Pilih dan terangkan langkah menjahit salah satu proses di satu A tersebut. Okey, ambil antara dua proses ni, kita pilih salah satu. Mana yang kita nak tulis. Sama ada nak ambil kelim belah kangkung ataupun proses menjahit kelepek lurus. Okey. Okey, sekarang ni langkah menjahit kelim belah kangkung. Kita buatlah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ataupun kita tulis je terus. Ni saya bagi contoh untuk kelim belah kangkung saya buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 langkah, 6 markah. Dan untuk kelepek pun dia sebenarnya terkandung dalam ni 6 markah. Cuma saya buat dalam bentuk ayat. Boleh juga buat dalam bentuk point. Point 1, 1, 1, 1, 1. Tak ada masalah. Yang ni dia punya markah dia ikut apa yang ditulis yang betul. Janganlah kita ambil langkah yang ke-6 tu naik ke atas. Kita mulakan dengan langkah ke-6 tu. Nanti pemeriksa pun pening juga nak membacanya. Jadi kita kena jagalah hati pemeriksa. Okey. Okey. Dua-dua jawapan ni ada dalam buku teks. Ni ada soalan? Tak apa, kalau ada soalan yang depan-depan pun kita boleh kembali ke depan. Okay, next. Kita masuk ke soalan terakhir lah. Dah ada setengah jam lagi. Soalan terakhir. Nanti boleh tanya dalam sesi soal jawab. Walaupun bukan dalam soalan kita ni, boleh juga insyaAllah saya cuba jawab. Kalau tak betul, kawan-kawan yang cikgu-cikgu RJP yang lain boleh tolong saya untuk betulkan. Sebagai seorang pemilik butik pakaian, anda diminta untuk menghasilkan sehelai gaun kanak-kanak perempuan bagi tujuan pertunjukan fashion pakaian. Tema yang dipilih ialah watak animasi filem. Lakar, warna dan labelkan style rekaan gaun kanak-kanak itu. Okey. Anda boleh menggunakan ruang jawapan di sebelah. Maksudnya saya ada sediakan ruang jawapan di sebelah tu. Okey, sekarang ni tengok soalan B pula. Cadangkan 2 jenis fabrik untuk pakaian kanak-kanak. Okey, fabrik yang selesa lah untuk kanak-kanak ni. Okey. Sekarang ni jadi kita nak jawab soalan A ke soalan B dulu? Okey, tak apalah.
kita tengok soalan yang mudah dulu. Cadangkan 2 jenis fabrik. Yang ni tak ada kaitan dengan apa yang kita nak lukis. Okey, fabrik yang selesa untuk kanak-kanak ialah linen dan kapas dan linen. Ini adalah fabrik yang sesuai untuk pakaian kanak-kanak kerana mempunyai daya serapan yang baik. Dia ada jadi kanak-kanak sesuai lah dengan fabrik yang selesa tu. Okey, kemudian untuk soalan ni, yang bahagian A ni, dia kata lakar warna dan labelkan style rekaan gambar kanak-kanak itu. Okey, untuk rekaan, tak nampak, okey. Untuk rekaan pakaian ni selalunya sebelum ni ada dibekalkan krokis, iaitu krokis ni dia, saya tak terlupa nak bawa balik contoh. Dia macam cikgu pasti lebih alert lah dengan krokis ni. Krokis yang dibekalkan dalam bentuk lakaran di kertas sahaja. Jadi murid boleh gunakan krokis tu untuk melukis pakaian rekaan. Tetapi sekiranya tidak dibekalkan, okey, sekarang ni kita dah boleh guna krokis yang dibeli. Yang ni adalah sebahagian dari pembaris. Calon boleh bawa masuk krokis ni ke dalam dewan peperiksaan kerana ia adalah sejenis pembaris. Jadi dia ada macam-macam lah. Jadi ni adalah krokis yang perlu ada lah untuk SPM, untuk calon SPM kita. Saya nak tunjuk pun. Nampak terang tak? Ni krokis ni krokis. Jadi kita melukis berdasarkan ini. Tapi sekiranya ada calon kita yang tidak menggunakan ini pun tak ada masalah. Dia pandai melukis, dia nak guna lakaran sendiri, tak ada masalah. Jadi jawapan dia mesti berdasarkan tema. Di sini diberi tema. Tema dia adalah animasi, watak animasi filem. Pakaian tu mesti ada dia bagi tema kat sini. Yang ni kita kena baca betul-betul, kita jangan fikirkan kita nak buat idea kita sendiri. Kalau dia tanya kanak-kanak, lukis je lah kanak-kanak. Kalau dia tanya pakaian dia tak beritahu, dia kata dewasa ke ataupun inilah bergantung kepada soalan. Okey. Lakar, warna dan labelkan. Lakar, warna dan labelkan. Okey, untuk markahnya tak sediakan pula. Untuk markah ni lakar satu markah untuk lakaran, warna satu markah untuk warna, labelkan ni 4 markah. Okey, labelkan 4 markah. Kemudian kreativiti 1 markah. Kreativiti 1 markah. Dan satu lagi ialah tema. Mengikut tema 1 markah. 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 markah di situ. Okey, lakaran 1 markah, warna 1 markah, kreativiti 1 markah, tema 1 markah, dan untuk label selalunya kita perlukan 4 label. Jadi 4 markah pada label. Nak label saja tak melukis tak jadi juga. Jadi ikut mana pun kita kena lukis bagi cantik dan labelkan. Okey, contoh jawapan. Ini contoh jawapan. Saya ambil daripada internet. Minta maaf saya tak sempat nak melukis. Okey, ini contoh pakaian kanak-kanak. Dia punya tema dia animasi filem. Okeylah. Okey, daripada animasi filem. Filem apa? Saya pun tak pasti filem apa. Okey, lepas tu kita kena labelkan. Labelkan, paling kurang labelkan 4. Kalau kata murid kita nak labelkan 10 tempat pun tak kisah. Okey, label-label yang penting contohnya macam zip, collar, lengan, itu adalah label-label yang penting. Hiasan ni, saya pernah dapat murid saya jawab, dia jawab hiasan semua jenis hiasan yang dilabelkan. Hiasan dan aksesori dia labelkan anting-anting, dia labelkan rantai, dia labelkan beg tangan, lepas tu dia labelkan kasut. Jadi saya tak dapat nak bagi markah sebab kita nak label tu label pada pakaian. Kecualilah dalam soalan tu dia nak kita bagi
kita bagi aksesori yang dipakai. Tapi di sini dia nak labelkan pakaian. Okey, contoh label kat sini saya boleh tunjuk dia labelkan lengan padanan rata. Lepas tu kedut lepas. Collar Peter Pan. Ni foto ni dia buat collar Peter Pan. Lepas tu dia ada belah berzik di belakang. Belah ni dia kena tunjuk betul-betul lah. Yang ni gambar ni tahu bagus sikit lah sebab dia tak tunjuk gambaran di belakang betul-betul. Kemudian kita letak sikit lah fabric nipis untuk hiasan di atas skirt tu. Kita tulis, kita labelkan. Itu cara nak labelkan. Kita buat macam ni, kita lukis, kita rumah gambar dilukis, letak colour, ikut tema, labelkan. InsyaAllah dapat markah. Tidak boleh tidak dapat markah. Tapi yang penting kita jangan lari daripada soalan. Okey. Ada soalan? Ada Cikgu Samaria. Ya. Krokus yang ada bentuk Aha. badan dewasa boleh tak guna untuk buat pakaian kanak-kanak? Boleh. Boleh, cuma dia badan ni badan dewasa, tapi kita jadikan ni kanak-kanak dengan melukis pakaian yang sesuai dengan kanak-kanak. Kita boleh ubah pelukis ni, kita tak semestinya kita nak ikut ni saja. Okey, untuk soalan ni, saya galakkan kamu lukis warna dengan terang sebab sekarang ni kan kita perlukan jawapan kita tu perlu terang. Kalau untuk menulis pun kita perlukan tulisan yang terang, guna pen yang terang, tapi untuk mewarna ni pun tolong terangkan. Tolong bagi warna tu kira nampaklah, pemeriksa akan nampaklah nanti. Okey. Dah, kita boleh teruskan lagi. Soalan kita bahagian A, bahagian B dah habis. Jadi kita dah tahu macam mana cara untuk jawab soalan bahagian A. Kita dah tahu nak jawab soalan bahagian B. Mungkin sharing saya ni kurang bentuk soalan lagi. Sebab kita pun tidak didedahkan dengan soalan yang pernah keluar dalam SPM sebab soalannya adalah soalan terhad. Jadi bila kita tak didedahkan dengan soalan-soalan ni kita cuma ambil daripada pengalaman bekas murid kita yang pernah menjawab soalan. Lepas tu mungkinlah pengalaman-pengalaman dari kawan-kawan yang buat soalan tu, bukanlah buat soalan, maksud dia macam sharing-sharing soalan yang dibuat untuk peperiksaan percubaan. Itulah saya ambil ni, bukan soalan ni bukan saya buat seorang tau, saya ambil sharing daripada kawan-kawan juga, daripada soalan percubaan negeri. Begitulah yang saya share di sini. Lepas tu sekarang ni kita dah habis dah, kita dah faham dah bahagian A, bahagian B. Sekarang ni kita nak tengok kesilapan umum yang selalunya dilakukan oleh calon lah. Okey, Sobat kita ya. tengok. Ya. Ada 2 soalan kat sini. Saya tak pastilah sesuai atau tak jawab soalan ni, tapi bunyi macam ni. Kalau dah tak tahu nak labelkan kat pakaian tu, boleh ke labelkan macam kelim kelim belah kangkung, kelim Betawi? Oh, boleh? Okey. Yang kedua, untuk rekaan, boleh atau tidak kita jawab ikut idea sendiri. Maksudnya yang tidak dipelajari dalam kelas. Okey. Boleh. Untuk rekaan ni kan tadi kita kata respon umum, respon terbuka. Jadi dia macam kita tak semestinya apa yang kita belajar saja dalam kelas, tetapi kita boleh ambil daripada bahan bacaan lain, daripada internet, daripada fashion, dari apa yang sumber yang murid tahulah. Mungkin baju yang telah dipakai, yang pernah dipakai untuk majlis apa-apa, dia mengambil inspirasi daripada majlis-majlis yang dihadiri, tak ada masalah yang tu. Yang penting kita tahu nak melabelkan, kita tahu baju tu, misalnya saya bagi contoh yang lain pula.
Contoh soalan dia kata casual, pakaian casual. Tak semestinya baju kembang-kembang tu sebab yang tu bukanlah jadi casual. Bila disebut sorry. Bila disebut pakaian casual ni mestilah dia blouse, pakai seluar atau pakai skirt. Itu adalah pakaian casual. Kalau soalan pakaian casual. Kalau soalan pakaian tradisional, kita kena jawab soalan berdasarkan pakaian tradisional di negara kita. Apa-apa gabungan pakaian tradisional ke atau kamu dapat idea nak pakaian tradisional tu kamu nak tambah lagi dengan modern contemporary pada pakaian tradisional. Contohnya kamu nak buat kebaya, so kamu kembangkan di bawah. Itu semua tu idea. Yang penting jangan lari dari tema yang diberi. Itu je. Dan labelkan. Label ni tak semestinya 4 label. Kalau kita nak label lebih, 5, 6 pun tak ada masalah. Tapi markah dibagi sampai 4 je lah. Okay, boleh saya menjawab soalan kah? Boleh Cikgu Sabaria. Okey. Okay, sorry. Batuk. Okay, kita boleh teruskan dengan kesilapan. Hello? Adakah saya Ya. tertutup? Cikgu Sabaria okey, line okey, semua okey. Okay, kita teruskan dengan kesilapan umum. Oh, laju lah. Okay. Kesilapan umum yang ni kita tengoklah apa yang selalunya kita kalau boleh kita elakkanlah. Okay, jangan biarkan ruang kosong jika pilihan jawapan telah pun diberikan. Contoh bahagian A, pilihan jawapan dah ada. Jangan tinggal ruangan tu kosong, jawab juga. Okay, itu adalah petuanya. Bahagian A jangan tinggal kosong, jawab semuanya. Bahagian B pun sama, jangan tinggal kosong, jawab saja. Okay. Kemudian jangan campur aduk bahasa, istilah, dialek tempatan, elakkan kesalahan ejaan. Itu semua tu penting. Jangan masukkan dialek tempatan. Contohnya kita guna apa? Saya nak bagi contoh dialek tempatan di daerah kita. Susah juga. Sebab dalam kelas memang saya guna bahasa buku. Jadi istilah-istilah contoh kun ataupun pita jalur serong tepat kan. Kebanyakan student saya pakai cikgu kita bubuh list. Jadi saya ubah minda mereka jangan jawab list, jawab kun. Itulah sebab bila kesalahan tu dia pernah tulis dalam jawapan, kita ubah dia. Sampai sekarang lah saya akan sentiasa mengingat student saya jangan jadikan jangan menggunakan dialek-dialek ataupun bahasa campuran untuk menjawab soalan. Okey, seterusnya ialah ketuaian terlampau. Kalau yang ni saya tak tahu lah, tapi kalau nak tukar jawapan pastikan padam ataupun potong dengan betul. Jangan kalau boleh saya nak elakkan penggunaan liquid paper. Jadi kalau salah ke apa-apa, potong jawapan tu, tulis di atasnya atau di sebelahnya. Jangan di double balik. Misal kata D, kamu nak letak D pada B tersebut. Kamu tulis saja D, nak terangkan atas tu berkali-kali. Tapi tak boleh. Kamu potong saja, tak perlu masalah, potong saja dan tulis di sebelahnya. Untuk pengiraan kos, soalan pengiraan kos tadi, kebanyakan pelajar kita suka menggunakan pensel menjawab soalan pengiraan kos. Tapi untuk peperiksaan SPM, saya galakkan supaya tulis semula jawapan
tulis semula jawapan menggunakan pen. Pensel, sorry. Mereka suka menjawab menggunakan pensel. Kalau boleh, jawab dengan pen. Saya pun dah tersasul, minta maaf. Kemudian kalau ada antara soalan jawapan anda tu ada pen, ada pensel, padam betul-betul. Nanti ada yang salah tak padam pula. Okey, cek betul-betul, masa ada 2 jam. Kemudian jawapan tidak mengikut kehendak soalan. Contoh, jika soalan minta untuk rekaan pakai wanita, jangan pula buat pakai lelaki atau pakai kanak-kanak. Itu adalah untuk pakaian untuk soalan yang minta buat pakai pakaian rekaan. Contohnya bahagian B ni dia macam-macam lah boleh minta. Okey. Kemudian jangan menanda jawapan semua betul atau jawapan semua salah. Okey. Untuk soalan betul dengan salah tadi. Yang kita ada betul salah kan. Jangan kita tak faham, kita letak betul semua. Kita tak dapat markah penuh. Kita tak dapat markah. Dia menganggap kata kita cuai. Tidak menjawab soalan. Sorry. Okey. Kemudian kalau nak jawab salah semua pun tak boleh. Jadi kita tidak dapat kita baca soalan yang betul kita betulkan, yang salah kita salahkan. Andai kata berlaku dia ada 4 ruangan jawapan, kita jawab 3 betul, 1 salah tu, maksudnya kita dah baca dah. Tak ada masalah. Kita dah baca dah. Kemudian jangan buang masa terlalu banyak untuk satu soalan yang kamu teruja. Pastikan menjawab sehingga selesai. Soalan yang teruja ni selalunya soalan untuk bahagian B nombor 4. Yang bahagian rekaan tu. Dia cukup teruja dengan soalan tu. Dia nak jawab soalan tu. Kadang-kadang dia ambil masa 40 minit untuk satu soalan tu saja. Saya tidak galakkan. Kita kalau boleh pembahagian masa untuk setiap soalan tu kita bahagi dengan betul. Jadi pembahagian masa tu maksudnya macam untuk bahagian B kita 2 jam masa kita tu kita bahagi yang betul. Saya tak bagi masa yang tepat untuk bahagian A, bahagian B sebab ada orang yang dia boleh jawab bahagian dia buka soalan dengan dia pergi terus bahagian B dulu. Ada murid yang ada calon yang macam tu, dia suka jawab bahagian B dulu. Jadi cukup sejam baru dia buka bahagian A. Lepas tu dia ulang balik bahagian B. Macam tu lah. Dia ikut kemampuan kita. Bahagian mana yang kita nak jawab dulu. Okey. Itu kesilapan-kesilapan yang selalu calon buat. Cikgu kalau ada cikgu lain yang nak berkongsi tentang kesilapan-kesilapan yang lain atau nak berkongsi apa-apa boleh share. Boleh share soalan ke atau apa ke. Okey, saya dah habis sesi soal jawab. Okey, dah habis Cikgu Sobaria? Dah habis. Di sini tak ada soal jawab lagi. Okey. Demikianlah perkongsian Cikgu Sobaria yang sangat bermanfaat kepada kita semua. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Sobaria atas sesi menonton yang sungguh bermakna tadi. Terima kasih semua. Saya pun terlupa nak ucap terima kasih. Terima kasih semua yang telah sudi berada di siaran kita ni lah. Kadang-kadang kita ni buat salah, saya pun buat salah, minta maaf. Ada tersalah bahasa. Okey, so mohon semua guru mengisi maklum balas dan kehadiran melalui link yang disediakan. Terima kasih sekali lagi Cikgu Sobaria atas perkongsian yang sangat bermanfaat kepada kita semua. Especially kepada guru dan pelajar rekaan dan jahitan pakaian SPM 2023. Okay, untuk makluman, hari ini merupakan sesi terakhir untuk siri Road to Score A+ SPM. Tahniah anak-anak murid sekalian. Bermula minggu depan, Khamis, sesi CDL menjurus kepada perkongsian amalan baik dalam kalangan guru. So, kita akan bersama Cikgu Franji Abdul Rahman
Sesi akan bermula pada jam 2.50 hingga 4.30 petang. Semoga guru-guru akan memanfaatkan sesi CDL ini. So, pemakluman akan diberi melalui WhatsApp dan Telegram akan dikongsikan. Jangan lupa isi link kehadiran yang dikongsikan dalam chat. Sebelum kita bersurai, marilah kita mengambil gambar untuk kenangan dan bukti kehadiran. Diminta semua on camera dan senyum selama mungkin sampai siap. So, mohon bantu Hazwani untuk ambil gambar. Mohon buka kamera. Okay, para peserta boleh bersedia, boleh buka kamera dan kekal senyum ya. Okey, boleh bersedia. Saya mula ambil gambar untuk batch pertama dahulu. Okey, ready? 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Okey. Freestyle. 1, 2, 3. Okey, batch seterusnya. Batch ketiga, keempat, 5. Semua sudah. Terima kasih. Kita jumpa lagi di sesi akan datang. Selamat berehat Okey. semua. Jumpa lagi Okey, minggu terima hadapan. kasih. Assalamualaikum. Bye semua. Bye. Good luck SPM. Good luck for SPM. Terima kasih. Doakan kita orang cikgu. Okey, insya-Allah. Bye. Dengar Cikgu Adis panggil anak murid cepat. Bye. Bye Sambuk. Bye. Good luck semua. Good luck. Good luck. Good luck. Terima kasih Cikgu Adis. Terengganu.